Buat apa tu? Hari ni cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Temanya ialah kegigihan. Kegigihan, kalau awak tengok kat buku-buku apa semua, dia akan tulis kegigihan seorang anak muda. Okey, saya high standardkan perkataan tu kepada kegigihan seorang mahasiswa perubatan. Sebab masa tu dia ialah mahasiswa perubatan. Untuk membuktikan bahawa kalau kat dalam nota yang lain, makanan tradisional, saya terus straight forward je tapai ubi. Membuktikan bahawa tapai ubi mampu mengubati penyakit berbahaya seperti kanser. So, dia punya contohnya saya dah tulis dah, penemuan bakteriosin. Okey, contoh. Parjo telah menemui sejenis bakteria. Ini. Bakteriosin nama dia. Bakteriosin. Dalam tapai ubi, ubi yang dinamakan bakteriosin. Bakteria ini telah dibuktikan Dapat merawat penyakit kanser. Yes. Penyakit berbahaya seperti kanser. Dia tak cakap kanser saja, tapi dia kata seperti kanser. Terutamanya kalau awak tengok tadi tu kanser payudara kan, yang dia bagi tahu panjang-panjang tadi tu. Oleh itu, selepas tamat pengajian menyambung ujian perubatan alternatif kanser. Okay, next. Dah boleh pergi ke yang seterusnya ke? Boleh cikgu. Tapi hari ni kita perkenalkan yang baru, tambah satu lagi kotak. Kita akan menjadikan dia 4 kotak. Alright, so yang pertama kotaknya ialah persoalan. Yang kedua kotaknya ialah nilai macam biasa. Yang ketiga pengajaran. Yang keempat ni korang bolehlah tulis contoh kat ujung sekali. Yang pertama, nilai apa awak nampak dekat Wak Salikun dengan isteri dia. Okay, so saya buat yang senang dan semua orang faham ialah bertanggungjawab. Okay, persoalan tentang tanggungjawab ibu bapa. Dalam apa? Dalam memberi pendidikan kepada anak-anak. Sebab dia memang cakap duit tu dia cari untuk bagi anak dia pergi sekolah. Okay. Pengajaran. Pengajaran apa? Membesarkan anak-anak pun boleh. Boleh saya tukar. Atau membesarkan anak-anak boleh. Okay, pengajarannya apa? Awak nak kena tulis ibu apa ke? Nak kena tulis kita hendaklah. So pada saya lebih baik awak tulis ibu apa. Okay, ibu apa haruslah menjalankan tanggungjawab memberi didikan kepada anak-anak dengan sebaiknya. Kerana apa? Pendidikan di peringkat rendah, darjah 1 hingga darjah 6 wajib mak bapak beri. Kalau mak bapak tak beri, mak bapak awak boleh masuk dalam penjara. Sebab dia memang wajib. Pendidikan awal tu memang wajib. Kerana pendidikan rendah tertakluk dalam Undang-Undang Malaysia. Contoh dia apa? Saliko dan isterinya Dia bekerja. Menjual je lah, senang. Menjual tapai ubi untuk menyekolahkan anak-anaknya. Hasil jualan itu turut berjaya menghantar Parjo ke sekolah. Ke sekolah yang lebih tinggi. Universiti kan mahal. Menghantar Parjo ke Menara Gading. Yes. Apa lagi nilai ada dalam tu? Okay, kita tengok Profesor Aida. Apa yang awak nampak pada dia? Cikgu, kalau nilai kepercayaan sebab dia percaya akan Parjo. Boleh. Siapa tu? Sachwin. Oh, okay. Thank you. Nilai kepercayaan boleh. Saya suka idea yang outstanding macam ni. Sebab awak akan wowkan cikgu awak. Bukan wowkan saya, wowkan cikgu awak. Ni sebab kita dalam kelas kan. Kepercayaan. Persoalan tentang kepercayaan kepada orang lain untuk melaksanakan tugasnya sehingga selesai. Maksudnya dia percaya dekat si Parjo ni lah.
Okay, so dia punya pengajaran, kita haruslah meletakkan kepercayaan pada orang lain untuk mengetahkan bakat dan potensi lah dalam sesuatu tugas. Contoh dia tadi, Profesor Haidar memberi kepercayaan kepada Parjo untuk meneruskan kajian tentang tapai ubi dalam bidang perubatan. Banyak ni awak boleh buat. Saya tulislah ya, takut ada yang tak ada idea ke mengenang jasa. Tadi Jess punya kerajinan. Mukni punya committed. Boleh, committed dengan tekun ni boleh sama. Yes. Next is perwatakan. So sini nama watak dia, watak. Sini perwatakan. Okay, watak yang utama dia ialah Parjo. So perwatakan dia at least awak tahu 3. Kalau katalah awak nak tulis apa? Rajin kan? Contohnya seorang yang rajin ni tadi lah. Parjo, rajin, membantu ibu bapanya menjual tapai ubi dengan menghantar ke pasar dan kedai-kedai. Yang kedua tadi committed, seorang yang committed. Parjo committed dalam kajian mengenai fungsi tapai ubi dalam dunia perubatan. Seorang yang mengenang jasa. Parjo membawa ayah dan ibunya lalu memperkenalkan mereka sebab dia tak malu untuk memperkenalkan mak ayah dia ni ialah sumber inspirasi yang menyebabkan dia berjaya. Kan ada dia kata tadi kan, yang dekat ujung-ujung tu dia cakap, dia kenalkan pada kawan-kawan dia. Kejayaan Parjo adalah usahaan tapai ubi milik keluarganya. Okay, Wak Salikun, seorang yang bertanggungjawab. CNP, copy and paste persoalan. Okay, lagi apa? Wak Salikun, rajin. Seorang yang berhemah lah. Okay, seorang yang berhemah ni contohnya ialah Wak Salikun membuat tapai ubi lepas waktu isyak. Dia juga menuruti segala pantang larang dalam pembuatannya. Okey, last sekali ialah latar. Okey, yang pertama latar masyarakat. Oh, ni penjelasan. Okey, masyarakat yang pertama, masyarakat yang gigih. Contoh CNP, apa tadi? Tema. Yang kedua, masyarakat yang rajin. CNP, apa tadi? Persoalan. Tadi Wak Salikun punya perwatakan apa? Masyarakat yang berhemah CNP perwatakan. Yang kedua, lepas latar masyarakat, latar masa. Okay, latar masa yang paling cikgu ingat sekali ialah pagi. Pagi apa ceritanya? Oh, pagi Parjo hantar tapai pergi pasar. Parjo membantu orang tuanya menghantar tapai ke pasar selepas isyak. Okay, saya buat simple-simple je lah. Buat tapai, ikut batal larang. Okay, latar masa lagi. Tadi dia cakap pasal 40 hari tu, bakteria dalam tapai tu. 40 hari. 40 hari pula, 60 hari. 60 hari. Bakteria dalam tapai ubi mampu bertahan selama 60 hari pada suhu tinggi 121 darjah Celsius. Latar masa masyarakat, oh tempat. Tempat senang je. Rumah Wak Salikun. Ceritalah peristiwa dia apa? Buat tapai. Pasar atau sekolah. Kira lah. Boleh? Tak ada masalah. Universiti Melaya pun boleh juga. Kantin sekolah ni, dia hantar tapai kat kantin sekolah. That's why kawan-kawan dia ejek dia dengan nama Parjo Tapai Ubi. Tetapi dia mendapat jolokan. Janganlah kita buat ejekan. Ejekan tu macam negatif sangat kan.
Jolokan tu macam ejek kan macam ni lah. Orang panggil nama awak Mukri tapi orang kata Mukri Mos. Contoh Mos. Mos. Contoh Mos. Julukan ke julukan? Oh okey, julukan. Thank you. Lagi satu awak boleh buat Universiti Melayu. Awak boleh kata itulah Parjo mendapat Graduasi. yes. Parjo bergraduasi di UM setelah menamatkan kajian tentang kegunaan tapai ubi dalam bidang perubatan. Kalau awak nak sambung lagi, dia juga mendapat pujian daripada profesor bla 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 tu semua boleh, tak ada masalah. Saya bagi yang simple sahaja. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.